Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung bab 2, tajuk baru matrix. Okay, hari ini saya akan terangkan 3 bahagian dahulu. Okay, bahagian pertama, mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matrix. Okay, apa dia matrix? Matrix ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okay, kita ada jadual di bawah. Okay, contoh. Okay, kat sini adalah jadual jenis kipas angin yang dijual oleh sebuah syarikat. So, dia ada kipas angin berdiri, siling, dinding. So, ada 2 cara jualan dekat kedai dalam talian. So, itu jadual dia, nilai yang terjual. So, kita nak tukar jadual ni, jadual yang penuh dengan maklumat ni kepada satu jadual yang ada nombor sahaja. Okay. So, kita akan tukar kepada bentuk matrix. So, dalam matrix hanya ada nombor-nombor sahaja. Dan kita susun berdasarkan baris dan lajur. Dan baris dan lajur ini memberi makna lah. Dan kita letak dengan simbol di luar tu bracket. Rectangle bracket. So, baris pertama, baris kedua. Baris bacanya daripada kiri ke kanan. Kemudian lajur daripada atas ke bawah. So, ini lajur 1, lajur 2, lajur 3. Matrix lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam kurungan. Dia sama ada kurungan tu rectangle punya bracket ataupun bracket bulat. Diwakili dengan huruf besar ni contohnya A sama dengan kita letak matrix. So A tu simbol untuk matrix. Kita gunakan huruf besar. Pergi next. Contoh 1. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matrix. So kita ada jadual di bawah, keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. So kat sini kita ada, kalau kita tengok, ada satu saja, iaitu keperluan kalori. Kategori kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas. So kita boleh tulis dalam 2 bentuk matrix. Matrix yang pertama bentuknya melintang. Sepatutnya ada ni. Ada bracket kat sini. Melintang. So kita ikut je 1,700. Kemudian next 2,100. 2,000, 1,800. Setiap nombor yang awak tulis mesti ada jarak. Mesti ada jarak. Jangan sambung je. So kita nampak lah ada beza nombor-nombor tadi. Atau secara menegak. Secara menegak maknanya ke bawah. So mula dengan 1,700, 2,100 tu turun ke bawah. 2,000 turun bawah, last kali 1,800. Bracket tu mesti ada. Bracket tu ikut saiz nombor. Kalau nombor tu ke bawah panjang, bracket tu akan dipanjang lah. So dekat sini kalau kita punya bentuk kaedah yang pertama, kalau bentuk pertama ni, kita hanya ada satu baris. So ini kita panggil matrix baris sebab hanya ada satu saja baris. Kalau bentuk yang kedua ni, kita ada lajur 1. Jadi kita panggil dia matrix lajur sebab hanya mempunyai satu lajur sahaja. Soalan B. Tadi ada satu baris je, sekarang ni ada banyak baris. So ada acara terjun, pencak silat, olahraga. So kategori yang dapat, pingat tu emas, perak, gangsa. So kita boleh tulis matrix bentuk yang pertama. Kita baca daripada kiri ke kanan. 13, 5, 1. Lepas tu baris kedua. 10, 2, 4. Kemudian olahraga 8, 8, 9. Ataupun kita boleh tulis secara menegak. Tadi melintang yang pertama, yang ini menegak. Menegak macam mana nak tulis? Kalau menegak,
baca nombor masih daripada kiri ke kanan tapi cara tulis turun ke bawah. So kita baca 13, 5, 1. So itu 13, 5, 1. Turun bawah. Kemudian baris kedua 10, 2, 4. Okay, turun bawah. 10, 2, 4. Sama juga yang ketiga. 8, 8, 9. Turun ke bawah. So tulis tu menegak. Turun ke bawah. Okay. Macam tulisan Cina kan. Turun ke bawah. Okay. So untuk bentuk pertama kita akan ada 3 baris. Baris 1, 2, 3. Okay. Lajur 1, 2, 3. Okay, kita akan baca daripada kiri ke kanan. Kalau laju tu pun sama. Kita akan mula dari kiri, laju pertama. Laju tengah, laju 2. Ujung sekali belah kanan, laju 3. Okay. Bentuk yang kedua. Okay. Sama. Jadi ini kita panggil matriks segi empat sama. Kenapa sama? Okay. Bilangan baris ada 3. Bilangan laju ada 3. 3 darab 3. Kalau kita ada segi 4 yang sama sisi, kita akan panggil dia segi 4 sama. So matrik ni namanya segi 4 sama. Ni kalau 3 kali 3, maknanya kalau dia tulis kat situ kita ada matrik 4 darab 4, 4 baris, ada 4 laju, so sama juga matrik segi 4 sama. Okay, sebab bilangan baris, bilangan laju sama. Okay, contoh C. Contoh C dia bagi pada awak soal ayat panjang. Tak ada jadual. Okay. Kita nak bina matriks, kita boleh bina jadual dahulu. Kalau kita tak nak bayangkan macam mana nak keluarkan matriks tu, kita boleh tulis buat jadual. So kita buat jadual sini. Kita ada 2 orang. Kita ada Samad. Kemudian kita ada Hamid. Okay, dia kata ini adalah markah dalam satu ujian. Dalam markah ni dia ambil subjek BM, ada matematik dan juga sejarah. Okay, untuk Samad dapat BM 76, bahasa Melayu 76 bahasa Melayu, 82 matematik, sejarah 72. Hamid 80 BM, matematik dia dapat 88, sejarah 70. Okay. Kita dah nampak dalam jadual, kita boleh tulis nombor yang ada dalam jadual saja. Okay. Ini satu bentuk ataupun kita nak tulis secara menegak. So kita akan tulis 76, 80 ke bawah. Baris kedua 82, 88 ke bawah. Okay, 72, 70 ke bawah. Okay. So yang ini kalau bentuk pertama kita akan ada 3 baris. Lajurnya ada 2. Okay. Kalau bentuk yang kedua kita akan ada 2 baris. Kita akan ada lajur 3. Okay, jadi bentuk ini kita panggil matriks segi 4 tepat. So kalau dekat sini 3 darab 2. Yang ini 2 darab 3. So sisi tak sama panjang. So bentuk segi 4 tepat. Okay, sebab kenapa segi 4 tepat? Sebab bilangan baris dan lajur berbeza. Okay, kita sambung bahagian kedua. Bahagian kedua, menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam suatu matriks. Okay, apa dia peringkat matriks? Okay, peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur matriks itu. Misalnya, contoh di bawah, kita ada 2 baris, kemudian kita ada 3 lajur. So, kita akan tulis peringkat matriks 2 darab 3 dan dibaca sebagai matriks 2 dengan 3. Yang ini. Ini peringkat matriks. So kita akan baca ataupun kita tulis nombor, kita akan tulis baris dulu. So maknanya baris darab laju. So kalau kita ada baris 2, 2 darab 3. Cara nak baca peringkat matriks 2 dengan 3. Matriks dengan M baris dan N lajur mempunyai peringkat M darab N dan dibaca sebagai matriks M dengan N. Ini contoh, maknanya ada macam-macam bentuk matriks. Okay, so disimbolkan baris tu dengan simbol M
lajur dengan simbol N. So kita boleh buat kesimpulan, kita nak tulis peringkat matriks, kita akan buat M darab N. Setiap nombor dalam matriks dikenali sebagai unsur matriks itu. Nombor-nombor semua dalam matriks adalah unsur. Okey, kalau tadi saya kata A adalah simbol matriks A tu kat luar. Okey, matriks A. Unsur dekat dalam dia, okey, kat dalam dia ni, kita akan panggil sebagai unsur dan kita akan label dia sebagai A kecil. Kalau matriks kita B besar, unsur tu kita akan simbol sebagai B kecil. Okey. 16, 18 tu semua unsur. Sampai nombor 4 itu adalah unsur. Okey. Unsur pada baris kedua dan lajur ketiga bagi matriks ini ialah 4. Okey, cara baca. Baris kedua. Baca baris dulu. Baris kedua dekat sini. Okey. Lajur ketiga. Selajur 3 kat sini. So dekat mana dia akan bertemu? So dekat nombor 4. Okey, tu cara baca dia. Okey. Ini yang saya dah sebut tadi, melabelkan matriks. So kita akan labelkan dia dengan huruf besar. Okey. Unsur pada baris kedua dan lajur ketiga boleh diwakili dengan A23. So kita nak tulis tadi, kita nak katakan, okey, kita nak unsur A23. So kita nak tulis baris kedua, lajur ketiga tu panjang. Kita boleh guna simbol A23. 23 tulis di bawah. Indeks ke atas kan? Tulis macam indeks ke atas. Okay, tapi ni dekat bawah nombor kecil. So kalau saya tanya A12. Berapa jawapan A12? 1 tu kita baca baris dulu. So baris pertama. Baris pertama dekat sini. 2 adalah lajur kedua. So lajur kedua ke di sini. So nombor kat mana dia bertemu? So A12 adalah 18. Unsur pada baris kedua, baris pertama, lajur ketiga, lajur kedua adalah 18. Okay, faham ke? Saya laju sangat. Boleh respon? Okay. Secara umumnya unsur pada baris ke I dan lajur ke J dalam matriks A boleh diwakili oleh AIJ. Okey, ini lebih kepada dia nak simbolkan formula lah. Okey, so I tu merujuk pada baris. Mesti baris dulu. Kemudian baru lajur. Okey, so dekat sini kita nak simbolkan marker A adalah simbol matriks. So unsur-unsur di dalamnya kita boleh tulis A11. Kemudian ke kanan A12 sampailah A1N. Maknanya yang pertama ini adalah baris 1. N tu maknanya bilangan yang dah makin banyak lah. Okay, N. So M adalah laju. Okay, M kat sini adalah laju. So AM1, AM2 sampailah AMN. Okay. Okay, kita tengok macam mana kita nak tulis peringkat. Okay, kita ada 3 bentuk matriks kat sini, P, Q dan R. So setiap satu kita kena tentukan apa peringkat matriks dia. Okay, jadi P, kita tengok baris. Baris ada berapa? Baris ada 1. Lajur ada 3. Jadi kita akan tulis macam mana? Kita akan tulis 1 darab 3. Okay. Kalau dalam soalan, awak boleh tulis yang ini saja. Dia tanya peringkat, so sama dengan 1 darab 3. Kalau tulis 3 darab 1, salah. Sebab dia bukannya 3 baris, dia hanya ada 1 baris. Okay, tak boleh tulis terbalik. Tak boleh tulis lajur dulu, mesti baris. Okay, soalan Q. So ada berapa baris? Ada berapa baris Q ni? 2. Jadi lajur? 1. 1. Berapa jawapan dia, Zahid? 2 darab 1.
Pandai. Mana orang lain ni lemah-lemah semua. KR. Aikal. Jawapan R Aikal. Ada berapa baris? Aikal. 4. Okey, 4. So laju ada berapa? Laju dia ada berapa? 3 kot. Laju kira ni 1, 2, 3, 4. 4. Okey. So jadi peringkat dia baris 4, laju 4. So kita akan tulis 4 darab 4. 4 okey. darab 4. 4 darab 4. Okey, kalau dia bagi matrik makin banyak, awak kena boleh divide. Boleh nampak nombor tu dekat mana baris dia. Laju dia tu di mana. Mesti boleh nampak. Kalau saya namakanlah matriks ni, inilah matriks segi 4 sama sebab 4 darab 4. Okey. Soalan B dia nak awak nyatakan, tentukan unsur. Okey, so dia nak unsurnya baris pertama, laju ketiga matriks P. Dan disimbolkan unsur tu sebagai P13. So kita akan kenal pasti dulu. So baris 1, laju ketiga. So baris 1, laju ketiga, nombor 9. Macam mana nak tahu nombor 9? Kita tengok pada baris dan kita tengok pada laju yang dia nak. Kita tengok garisan tu dekat mana dia akan bertemu. Kalau dia pergi baca daripada baris 1, so laju ketiga. Kat mana yang bertemu? Okey, dekat 9. So 9 tu lah jawapan dia. Kalau B, yang kedua, baris kedua, laju 1. Baris 2, laju 1. So jawapan dia 5. Kalau saya nak simbolkan 4 tu kita nak tulis macam mana? Sebagai unsur. 4 sama dengan unsurnya, kita punya matriks ni adalah Q. So kita akan guna unsur Q kecil. Okey, baris dia adalah dia berada pada baris 1. Okey, so 1 dan berada pada laju 1, jadi Q11 adalah nilai 4. Boleh? Yang ketiga R34. So baris ketiga, laju keempat, so dia adalah nombor 1. Kita akan tulis R34 sama dengan 1. Next. Soalannya diberi matriks D. Yang pertama, tentukan peringkat matriks. So kita tengok baris. Baris kita ada 3. Laju ada 2. Baris 3. Laju ada 2. So 3 darab 2. So kalau nak soalan tadi yang contoh sebelum ni dia bagi ayat panjang kan. So, tak perlu ayat panjang tu. Cukup sekadar tulis yang ini. Jangan terbalik. Kita nak unsur 1, 1. So baris pertama laju 1, negatif 2. Kat sini simbol ni salah. Simbol tu patutnya negatif 2. D21 baris kedua laju 1, jawapannya sifar. D32 baris ketiga laju kedua. So jawapannya 9. 9. Alright. Yang ketiga. Tu je cikgu. Apa dia? Dia macam tu je lah kira dia. Ya. Dia tak ada kira-kira lagi ni. Belum masuk lagi dekat nak kira darab, belum lagi. Baru mengenal baru. Tahu nak baca peringkat, tahu nak baca unsur tu macam mana.
Nanti kalau tanya, okey, nombor 1 tu unsur yang keberapa? Kena tahulah 1 tu adalah unsur di 31. Nak tulis jawapan yang ini je untuk unsur. Okey, kita pergi yang ketiga. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama atau tidak. Okey, katakanlah kita ada dua matriks M dan N. Dalam M ada unsur kita labelkan A, B, C, D. Okey, peringkat dia 2 darab 2. N pun sama tapi N ada nombor. So dia kata dekat sini didapati matriks M dan N mempunyai peringkat yang sama. 2 darab 2. Dari 2 baris ada 2 lajur. Okay. Jika setiap unsur sepadan bagi matrik M dan N adalah sama, iaitu A sama dengan 1. Katakanlah yang A ni sama dengan 1. B sama dengan 2. C sama dengan 3. D sama dengan 4. Jadi kalau kita tukar kepada simbol huruf tadi kepada nombor, kita akan dapati kedua-dua ni adalah nilai unsur dia sama. Okay, so unsur dalam dia sama sebab nombor yang sama pada kedudukan yang sama. So kita boleh simbolkan M sama dengan N. Okay, M sama dengan N jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya sama. Untuk jika dan hanya jika, pernyataan ini akan jadi benar kalau kedua-duanya benar. Jadi maknanya, syarat pertama untuk kita kata dia adalah matrik yang sama, dia mesti ada peringkat yang sama. Okey, pertama kita tengok 2 darab 2. Okey, N pun sama 2 darab 2. Kedua, dia mesti adalah unsur yang sepadan. Kedudukan yang pertama ni, katalah M kan, yang A ni adalah 1, dia adalah M11. So dekat bawah ni pun kedudukan yang sama, 1 juga. Okey, 3 kat bawah 1. So 3 betul ada bawah 1 juga. Sama juga dengan nilai B. B tadi kat M tu dia kata 2. So dekat N pun 2. D sama dengan 4, N pun D 4. Kedudukan tu mesti sama. Sejibik tu. Okay. Barulah kita kata M sama dengan N. Kalau salah satu sahaja yang ada, okay, peringkat je sama, nombor dekat dalam tak sama, dia bukan matriks yang sama. Okay, tengok contoh. Okay, soalan A. Adakah A dan B adalah matriks sama? Cuba tengok. Apa jawapan dia? Untuk A. Sama tu. Sama kan? Okay, peringkat 2 darab 2. Lepas tu kedudukan. Kedudukan 2, 1, 11, 3 semua duduk tempat sama. So dia sama. Okay, so kita simbol yang ini. A sama dengan B. Okay, sebab soalan dia tanya sebab. Jadi jawapan dia kerana kedua-dua matrik mempunyai peringkat sama dan setiap unsur sepadannya sama. Okay, tengok B. C dengan D sama ke? Tak sama tu. Peringkat dia berapa? Tengok peringkat. Peringkat yang ini C ada 1 baris darab 2 lajur. Yang ini 2 baris 1 lajur. So, asal tak ada kurungan ni yang tu? Yang ini tak ada kurungan. Ada juga soalan yang macam ni. Sepatutnya ada kurungan. Oh. Okay. So, tak samalah kan? So, kita akan tulis C tak sama. Okay, simbol tak sama dengan D. Sebab peringkat dia tak sama. Okay, C. E dengan F sama ke tak? Tak. Betul ke? Sama lah. Nombor macam sama je. Sama. Oh, 2 darab 2 aku. 2 darab 2. Peringkat tu betul kan? Peringkat tu 2 darab 2. Ni pun 2 darab 2. Okay, sama. Kita tengok unsur. Macam sama ke tak Dia sebenarnya? terbalik kan go. Apa nama? 3 dari 7. 3 dengan 7. Okay, kalau Dia buat tengok ke bawah nombor kan? macam sama kan? Tapi kedudukan dia tak sama. Okay, jadi dia adalah matrik tidak sama. So, E tak Betul sama lah, dengan F. Ish. Betul lah. Dua-dua sama Saya nak bro. tanya. Saya nak uji awak tengok faham ke tak. Kalau ada orang dia tengok sekilas pandang, dia akan nampak sama sebab nombor semua sama. Tapi aku ni ingat nombor sama mesti berada pada kedudukan yang sama. Okay, barulah kita kata E sama. Sekarang ni situasi ni E tak sama dengan F. Okay. G dengan H? Sama. Sama. Kenapa sama?
Tu 0.5 dengan 1/2 tu mana sama? Boleh ubah aku, boleh Dia ubah. tukar permulaan ni. Nilai Bagi. sama. Bentuk nombor je tak sama. Okay, nilai masih sama. Okay. Kejap. Okey, kita sambung. Contoh 5. Dia beri matriks P dan Q. Tentukan nilai X, nilai Y, nilai Z jika P sama dengan Q. Okey, so dia dah kata dah siap-siap dalam soalan. Dia adalah matriks yang sama. So kita nak cari nilai, kita akan cari unsur dalamnya yang sepadan. So kita akan cari X dulu. So X berada pada kedudukan yang sama. Kedudukan dia adalah nombor 5. So X sama dengan 5. Okey, tak ada kira kat sini. Okey. Kemudian kita tengok Y. Y tambah 1. Unsur yang sepadan dengan dia dalam P adalah nombor 7. Jadi Y dekat sama sini kita kena buat persamaan lah. So Y sama dengan 6. 6. Okey, ini selesaikan persamaan linear. Okey, Y sama dengan 6. So kalau Z pula kedudukan dia sama dengan dalam P tu 5 tolak 3Z sama dengan 2. 2Z. So kat sini dua-dua, kiri kanan ada pemboleh ubah. So kena samakan. Selesai. So tak alihkan dia. So 5 sama dengan 5Z, jawapannya Z sama dengan 1. Senang je kan? Senang. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. So habis dah ni. Kita nak berhenti sampai sini je hari ini. Hari? So apa yang baru belajar mula-mula, apa dia matriks, belajar peringkat matriks, belajar unsur dalam matriks, nak baca unsur tu baris mana, tingkat mana. Kemudian belajar kita labelkan unsur huruf besar. Labelkan matriks huruf besar, unsur dalamnya huruf kecil. Okay. Kemudian matriks yang sama dan selesaikan. Nak cari nilai dalam matriks sekiranya matriks yang sama. Cikgu, yang peringkat tu yang mana pula? Peringkat tadi yang depan ni tadi. Yang ni. 2 darab 2 tadi, 3 darab 2. Tu peringkat lah. Oh, okey. Okey. Yang unsur tu dia punya tu Yang unsur dekat dalam. Kalau P, ni kan matriks P. So X tu kita akan labelkan dia sebagai P. P berapa? Baris 1, laju 1. Yes, P11. Okey. Okey. So kita berhenti dekat sini kelas untuk hari ini. Latihan saya dah masukkan dalam grup. Jawab, naik gambar, hantar pada saya. Okey? Okey, boleh. Terima kasih. Sebelum tu